Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas kita pada hari ini, kita mulakan dengan tema 3, interaksi antara jirim, bab 7, kadar tindak balas, 7.3, aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan, standard pembelajaran, murid boleh, 7.3.1, menjelas dengan contoh aplikasi pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan. Aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 240. Kadar tindak balas adalah penting dalam kehidupan harian, sama ada yang berlaku di dalam rumah maupun dalam industri. Pernahkah anda terfikir bagaimana cara memasak makanan dengan lebih cepat? Yang pertama adalah faktor saiz, tindakan ubat. Tablet antacid digunakan untuk merawat gastrik. Doktor menggalakkan pesakit untuk mengunyah tablet berbanding dengan cara menelan. Tetapi perlu cikgu ingatkan, ini diberikan contoh untuk tablet antiasid sahaja. Okey, jika ada ubat lain, okey, kalau kita kena ikut cadangan daripada doktor lah. Okey, sama ada untuk menelan terus ataupun untuk mengunyah dahulu. Okey, sebab kadang-kadang ubat ni rasa dia pahit. Okey, jadi susah untuk kita kunyah. Okey, jadi ubat yang kita guna dalam contoh ini adalah antiasid. Okey, ubat antiasid ni, okey, yang selalu kita kebiasaan kita di Malaysia adalah Gaviscon. Okey, kalau kita boleh tengok iklan di TV, okey, ubat antiasid Gaviscon tu adalah dalam bentuk cecair dan bukannya dalam bentuk tablet. Okey, tapi contoh yang kita bincangkan dekat sini adalah dalam bentuk tablet. Berikutnya, memecahkan tablet kepada saiz yang lebih kecil akan menambahkan jumlah luas permukaan terdedah dan meningkatkan kadar tindak balas ubat dengan asid di dalam perut. Okey, ini sebabnya kenapa kita kunyahlah supaya dia jadi lebih kecil. Okey, yang berikutnya adalah untuk memasak makanan. Boleh nampak di sini ada gambar, okey, ubi kentang yang direbus secara sebiji-sebiji. Okey, kemudian ada kentang goreng, okey, yang dihiris nipis dan juga kentang goreng yang dihiris bentuk jejari. Okey, kentang dipotong menjadi kepingan nipis atau jalur panjang supaya lebih cepat dimasak. Kepingan nipis kentang atau jalur kentang mempunyai jumlah luas permukaan terdedah yang lebih besar terhadap minyak masak berbanding dengan kentang yang tidak dipotong. Dan ini logik lah. Dan kita bukan hanya gunakan kentang, tapi kita gunakan untuk semua bahan yang kita masak di dapur. Okey, contohnya kalau kita nak masak ayam. Okey, berbanding dengan ayam yang tidak dipotong. Okey, maksudnya kita masak dengan seekor ataupun ayam yang dipotong kecil. Okey, maka ayam yang dipotong kecil itu lebih cepat dimasak. Okey, berikutnya adalah faktor kepekatan. Okey, kakisan oleh hujan asid. Bangunan diperbuat daripada besi yang terletak berhampiran dengan kawasan perindustrian akan lebih cepat terkakis oleh hujan asid. Okey, bangunan ni maksudnya bangunan ni boleh jadi rumah perumahan lah, kawasan perumahan. Okey, contoh yang kita boleh lihat dekat sini adalah pagar. Okey, jadi contohnya pagar rumah yang diperbuat daripada besi. Okey, mungkin besinya itu tidak dicat dengan tebal. Okey, dan lama kelamaan boleh menyebabkan kakisan. Okey, kakisan ini akan berlaku lebih cepat jika terkena dengan hujan asid. Okey, jadi atmosfera di kawasan perindustrian mengandungi kepekatan sulfur dioksida yang tinggi. Apabila kepekatan bahan pencemar berasid meningkat, tahap keaksidan hujan asid bertambah dan kadar kakisan meningkat. Okey, jadi boleh nampak juga di sini. Okey, ini bukan contoh besi, tapi ini juga adalah contoh bangunan lah. Okey, yang mana mengalami kerosakan akibat hujan asid. Okey, berikutnya adalah pembakaran petrol di dalam enjin
kereta. Okey, wap petrol dan udara dimampatkan di dalam kebuk pembakaran enjin kereta sebelum dibakar. Mampatan tersebut meningkatkan kepekatan wap petrol dan menyebabkan pembakaran petrol berlaku dengan sangat cepat sehingga meletup. Okay. Tenaga yang dibebaskan daripada pembakaran petrol digunakan untuk menggerakkan kereta. Okey, berikutnya adalah faktor suhu. Okey, contohnya untuk pembersihan. Mencuci pakaian dengan sebut deterjen dan air panas menggabungkan dua faktor yang meningkatkan kadar tindak balas. Okey, satunya daripada sebut deterjen, di mana sebut deterjen ni adalah bahan pencuci lah. Okey, yang mempunyai bahan-bahan di dalamnya, okey, untuk memudahkan kotoran tertanggal. Okey, bila kita gabungkan dengan air panas, okey, maka dia meningkatkan kadar tindak balas. Okey, maka kotoran itu boleh ditanggalkan dengan lebih cepat. Kita boleh tengok dalam sesetengah mesin basuh, okey, dia memang boleh menggunakan air panas untuk mencuci. Okey, proses mencuci pakaian bertambah cepat dalam keadaan ini. Okey, faktor suhu juga mempengaruhi kita untuk memasak makanan. Okey, selain daripada pengaruh saiz, makanan lebih cepat masak pada suhu yang tinggi. Okey, air mendidih pada 100 darjah Celsius, manakala minyak masak belum mendidih walaupun dipanaskan sehingga 180 darjah Celsius. Okey, oleh itu makanan yang digoreng di dalam minyak akan lebih cepat masak. Okey, berbanding dengan makanan yang kita masakkan dalam air. Okey, faktor mangkin, pengubah bermangkin. Boleh tengok gambar di sini, foto 7.7. Okey, kereta moden dipasang dengan pengubah bermangkin seperti dalam gambar foto 7.7 untuk mengurangkan pencemaran udara. Okey, gas exhaust dari enjin kereta mengandungi bahan pencemar. Okey, boleh nampak gambar di sini. Okey, baki hidrokarbon tak terbakar. Okey, ini adalah CXHY. Ini adalah formula kimia bagi hidrokarbon. Okey, yang mana X dan Y ini adalah pemala lah. Okey, nanti kita akan belajar bahagian ini dalam bab hidrokarbon. Okey, karbon monoksida CO, nitrogen oksida NO, X. X ni juga adalah pemala. Okey, jadi ini apabila kita gunakan pengubah bermangkin, dan mangkin yang kita gunakan ini adalah platinum. Okey, yang mana dia mengubah kepada air H2O, karbon dioksida CO2 dan nitrogen N2. Okey, di mana air ni of course lah benda yang bukan pencemar. Okey, karbon dioksida, okey, gas di dalam udara bukan pencemar. Nitrogen pun gas di dalam udara bukan pencemar. Okey, nak dibandingkan dengan hidrokarbon, karbon monoksida dan juga nitrogen oksida yang merupakan bahan pencemar dalam udara. Okey, rajah 7.18 menunjukkan bagaimana pengubah bermangkin menukarkan bahan pencemar kepada bahan yang selamat dibebaskan ke dalam atmosfera dengan kehadiran mangkin platinum. Okey, jadi mangkin ini adalah spesifik. Okey, kita tak boleh suka-suka nak tukar mangkin ni, kita gunakan mangkin yang lain. Okey. Berikutnya adalah pembuatan alkohol. Okey, etanol C2H5OH ialah bahan yang terdapat dalam minuman beralkohol. Okey, etanol dihasilkan melalui proses penapaian glukosa dengan bantuan enzim di dalam yeast sebagai mangkin pada suhu 37 darjah Celsius. Okey, jadi suhu 37 darjah Celsius ni adalah sedikit tinggi daripada suhu bilik lah. Okey, suhu bilik adalah 25 darjah Celsius. Okey, sebab tu kalau dekat luar negara contohnya untuk buat alkohol ni, okey, selepas dia buat proses penapaian, dia akan simpan minuman beralkohol ni di kawasan yang lebih panas. Contohnya di kawasan basement rumah ataupun di kawasan bawah rumah.